ada masalah internet di JMI. Amal dah left. Jawapan internet pula. Lambat sikit. Tapi yang akan share screen ni Amal. Okay, tak apa. Boleh jawapan share screen sebenarnya. I try. Share a window. Nampak ke sekarang? Nampak kan? Sekejap. Stop sharing. Okay, kita akan mula kat sini insyaAllah. Masalahnya ialah kalau share sendiri, bila nak live kan tak dapat nak tengok lah. InsyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan sesi kita pada malam ini dengan baca umur kitab Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nikmat yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Melimpah-limpah nikmatnya tidak terhitung sehinggalah ke saat pada malam ini dalam keadaan yang sihat semuanya berjumpa, insyaAllah kan, dalam keadaan masih beriman, keadaan semangat nak meneruskan kehidupan dan nak belajarlah sedikit sebanyak tentang Islam yang kita anuti ini bersama-sama. Terutamanya orang JMI lebih seronoklah sebab dapat berjumpa bersemuka kan. Semua JMI dah balik ke? Koyung semua? Maksudnya? Oh, okay, faham. So mencabar juga kan kalau kita nak jumpa bersemuka dengan dia. Dia akan datang kan? Kalau dia tak ada asrama, dia tak bayarlah hostel tu. Macam tu lah kan? Supaya dia boleh jimat kos lah. Sebab dia self funding kan. Tak apa. Kita boleh borak lagi hari Sabtu ni insyaAllah. Baik, insyaAllah kan, kita akan ambil sedikit masa lah pada malam ini, sambung diskusi membedah buku ataupun risalah ataupun buku kecil Muttalaq ini. Dan kita pada minggu-minggu yang sudah 2-3 minggu lepas kita telah membincangkan tentang masih lagi bab 1, iaitu cerita tentang satu benda yang kita kata tajuk bab 1 ni tajuk dia apa? Kita menolak al-hawa kan. Iaitu orang-orang yang menolak al-hawa, orang-orang yang mengambil al-hawa ini secara tak langsung mereka ialah orang-orang yang menolak wahyu dan berani boleh dihitung kufur. Tetapi kita bincang sesi lepas, ada kufur yang ringan yang dia kufur tapi tidak membawa ke kekufuran. Itu kita kata al-kufru duna kufru, kufur yang tidak kufur kan. Sebab ada kufur yang ringan lah ataupun kesalahan-kesalahan ringan. Hari ini kita akan masuk satu topik yang baru, iaitu dia kata hasasiyatun nafsul mu'minah. Hasasiyatun nafsul mu'minah, itu jiwa yang beriman itu peka dan sensitif. Okey. Tajuk ini sangat menarik ya. Syekh bawakan bahawa sepatutnya jiwa orang beriman ni dia hasasiat, bersifat hasasiat. Dalam Al-Quran, surah apa tah kita dah bincang kan, last week minta amal syarikan kan. Iaitu ketika Nabi Isa AS, dia merasakan berlakunya satu penolakan. Mula timbulnya satu gerakan kekufuran yang berlaku dalam kalangan Bani Israel itu. Allah menyebut falamma ahassa Isa qala man ansari ila Allah. Boleh tak amal cari ayat tu? Ataupun siapa-siapa yang ada gadget access to Quran, cuba cari ayat tu. Falamma ahassa Isa minal kufr qala man ansari ila Allah. Siapa dah jumpa boleh paste dekat sini kan. Tapi basically dalam ayat itu menyebut bahawa falamma ahassa Isa, ketika mana Nabi Isa itu ahassa, itu merasai kan, dia sensitif, dia senses.
berlakunya kekufuran dalam kalangan Bani Israel, maka dia berkata kepada Bani Israel yang ada tu, man ansari ilallah, siapakah yang akan membantu Allah SWT, atau membantu menegakkan agama Allah SWT, maka berkatalah al-hawariyun nahnu ansarullah. Tapi poin kita pada malam ini adalah menyebut bahawa orang beriman ni jiwa dia sensitif. Sebelum benda tu berlaku, dia dah boleh senses. Sebelum keburukan tu datang pun, sebelum tu kufur, dia nampak tanda-tanda dia. Ataupun semua keadaan lah kan. Sebelum berlakunya benda yang tak buruk, benda buruk tu, dia dah boleh senses mukadimah dia kan. Macam kita kan, kita sepatutnya boleh membaca masyarakat kita kan. Kalau macam ni dia buat, dia ke arah itu. Tak semua orang ada benda tu, kebolehan melihat sedikit kehadapan kan, kerana dia tu seorang yang sensitif. So orang iman ni dia ada jiwa yang sensitif kan, dia melihat. Kalau kita tengok adik-adik kita hari ni kan, mula ber-TikTok, menjoget dan sebagainya, kalau kita nak ada jiwa sensitif, kita rasa mesti future akan jadi macam ni. Kita boleh senses ke depan apakah yang akan berlaku. Sebab orang beriman itu, dia kata dekat sini, hasasiyat nafsul mu'minah kan. Jiwa orang iman itu peka dan sensitif. Syah nak cerita pasal apa dalam subtopik ini, dia katakan. Sebab last perbincangan kita kata, kita tidak akan semudah-mudahnya mengkufurkan seseorang kan. Sebab tu kita kata adanya perbuatan orang yang buat perbuatan kufur, tapi dia tak kufur. Sebab kita tidak akan semudah-mudahnya mengkufurkan orang. Ada beberapa kriteria-kriteria yang jelas barulah kita kata dia tu kufur. Dan untuk mengkufurkan orang itu bukan tugas kita. Hanya seorang qadi je yang boleh menjatuhkan hukum kufurnya seorang itu kan. So maknanya kita, walaupun kita belajar kan, menolak al-hawa, kalau ambil al-hawa itu automatik menolak wahyu, itu dikira kufur sebagainya, yet itu adalah ada dalam pemikiran kita, tapi kita tidak boleh nak judge. Jazakallah khair Imran, jumpa ada ayat itu kan, surah Ali Imran. Kat mana tadi? Walaupun kita belajar kan, tak boleh memisahkan kehidupan daripada al-wahyu, tidak boleh mengambil al-hawa, itu adalah pegangan yang kita ada dalam kepala kita. Tapi kalau kita nampak ada orang buat benda tu, kita tak boleh nak buat penilaian. Sebab mengkufur orang itu bukan kerja kita kan. Kita sedang baca ni sebagai pedoman pada diri kita. Tetapi kan dia kata kat sini, sungguh pun begitu, waspadanya kita dalam mengkafirkan seorang Muslim ini tidaklah menghalang dari kita melihat betapa teruknya penyelewengan berluasa yang telah menimpa sebahagian besar orang-orang Islam zaman ini. Walaupun kita tak boleh nak judge dia tu kufur tak kufur kan, tetapi tidak menghalang kita untuk jelas nampak berlakunya penyelewengan yang berluasa kan, teruknya masyarakat yang berlaku kan. Kita bukan nak kufurkan mereka, tapi kita belajar kan, kita tidak boleh mengkufurkan orang, tapi kita boleh melihat keburukan tu dan kita kena acknowledge itulah keburukan. Kita contohnya apa contoh orang couple kan, simple lah, macam biasa couple ni kan. Kita tak kata dia tu neraka ke susah ke, tapi itulah keburukan yang kita nampak kan. So orang beriman, sensitif jiwa dia tu, dia nampak itu adalah kesalahan, walaupun dia tak nak judge orang tu, so dia mesti bertindak di atas kesalahan berkenaan untuk dia ambil action kan. Walaupun kita belajar, kita tak ada hak untuk menilai dia, membuat penghujahan ke atas dia, melihat apakah balasan dia terima, tidak boleh. Tetapi jika dia buat satu penyelewengan, kesalahan, benda tu mestilah kita nampak dan kita realise, kita recognize dia sebagai satu kesalahan. Waktu dia kata kat sini kan, kita tidak boleh bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang, tapi tidak menghalang kita melihat teruknya penyelewengan yang berluasa yang telah menimpa sebagian besar orang Islam zaman ini. Memang benar dia katanya, mereka itu orang Islam, na'am, hum minal muslimin, lakinnahum fil ma'asi wal ghawun. Tapi mereka telah karam di dalam maksiat dan darjat iman mereka menjunam ke taraf yang paling rendah, jauh sekali dari tahap yang mulia kan. Sebab itulah keadaan masyarakat kan. Setengah orang dia tak nak langsung tak nak membuat judgement dekat masyarakat, sebab dia rasa who are we to judge kan. Bagus statement tu, tapi kalau kita pegang statement tu secara bulat-bulat, kita akan ada tendensi langsung tak nak ambil tahu tentang realiti masyarakat kan. Syekh nak bawakan satu topik ni penting bahawa orang beriman tu jiwa sensitif. Walaupun dia tidak sampai ke tahap menjatuhkan hukum, mengkafirkan seorang, tapi dia kena tengok jika ada berlaku keburukan, dia kena ambil satu tindakan. Dia kena acknowledge, accepting itulah keburukan, dia mesti bertindak di atas keburukan berkenaan, bukan untuk judge tapi bertindak untuk mengubahkannya. Dia kata kan. Sebab itu realiti, mereka telah karam dalam maksiat dan darjat iman mereka menjunam ke taraf yang paling rendah, jauh sekali dari tahap yang mulia kan. Sangat menarik saya katakan ni.
bila manusia ni kan dia bermaksiat kan, iman mereka tu menjuram ke taraf yang paling rendah dan bukan berada di taraf yang mulia kan. Sebabnya Allah SWT ciptakan manusia ni, ciptakan kita semua, ciptakan manusia ni seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam. Betul tak? Surah Al-Isra ayat keberapa, minta siapa-siapalah cari kan. Walaqad karramna bani Adam. Maknanya manusia ni generally kan, dia tak kata orang Islam ke orang beriman ke, dia walaqad karramna bani Adam. Setiap manusia ni adalah asalnya mulia. Okey ke? Tak tahu semua orang okey tak okey sebab tak nampak respon ke apa benda berlaku. Kita ni adalah mulia. Karamna kan dalam surah Al-Isra tu ayat 70 lah kalau tak silap. Surah ke-17 ayat 70 Allah kata walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya telah pun kami muliakan Bani Adam. Semua manusia adalah asalnya mulia kan. Tapi bila mereka ni memilih untuk bersama bergelumar dengan maksiat, mereka telah meletakkan kemuliaan yang Allah angkat mereka itu ke darjah yang sangat hina, ke tahap yang sangat hina, sangat rendah, jauh sekali dari tahap yang mulia ini kan. Asalnya mereka telah mulia tapi mereka sendiri bila bermaksiat, mendekati perbuatan-perbuatan yang terkutuk kan, berzina ke, tak solat ke kan, apa-apalah maksiat-maksiat sekarang kan. Setiap zaman tu adanya maksiat-maksiat tertentu kan, tersendiri, dan setiap peringkat manusia tu ada maksiat-maksiat dia. Contohnya budak mungkin ada level maksiat dia kan, remaja ada level maksiat dia, orang dewasa ada level maksiat masing-masing. Orang tu ada bentuk-bentuk maksiat yang sesuai ataupun yang sering dibuat oleh orang tua. Dan semua bentuk maksiat ini menjatuhkan darjat ataupun kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua kan. Dan ini realiti yang berlaku dekat masyarakat kita sebenarnya. Kalau kita ni melihatlah keluar tengok realiti kawan kita sekolah lama mungkin, tengok apa-apa update dekat berita-berita kan, mungkin dah pernah share sebelum ni bahawa satu report berita kan, di mana cikgu ni terkejut dia punya session PDPR tu, pembelajaran dalam talian tu terganggu sebab one of the students form 1 dia share screen kan. Google Meet ini kan semua orang boleh share screen. Budak form 1 tu pergi share screen, tunjuk play video pornografi ketika dalam kelas ni, kelas formal online. Subhanallah. Bayangkan itu yang ada dalam kepala pemikiran seorang budak berumur 13 tahun, tak respect cikgu satu hal kan, boleh pula tanpa segan silu menyebarkan satu benda yang dosa kan, maksiat kan, pornografi, video lucah kan. Dia tengok kat dia satu hal lah, ni dia share kat whole kelas dia. Dia dah membuka tu minat, kecenderungan orang lain untuk tengok benda apa yang dia tengok. Itulah benda yang sedang berlaku dekat luar sana ni. Kalau kita tidak mengambil tindakan, tidak sensitif, tak mustahil anak-anak kita kan, anak saudara kita mungkin nanti, jiran-jiran kita, orang yang kita rapat, orang yang kita sayang pun terjebak dengan maksiat-maksiat ini. Dan semua maksiat ini telah meletakkan manusia itu pada tempat yang hina lah, seperti mana kata Syekh ni kan. Seperti juga Allah SWT berfirman kan, kalau kita boleh sama-sama tengok ataupun ingat balik dalam surah At-Tin. Siapa boleh baca surah At-Tin? Ada ke yang boleh baca surah At-Tin sikit? Sadaqallahul-Azim, jazakallahu khairan. Dalam ayat ini Allah SWT kan, kalau kita ada masa nantilah kita tengok kan detail ayat ini, kita membedah tafsir ayat ini sangat menarik. Dan Allah SWT nak cerita tentang manusia ni, dia bersumpah dengan berapa makhluk-makhluk dia kan. Dan setiap makhluk itu dia symbolize wahyu, ada kaitan dengan kewahyuan kan. Wattin, wazaitun, waturi sinan, wahadzal baladil amin kan. Tiga tempat ni ada kaitan dengan wahyu. Apa mesej nak dibawakan?
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi kita kata dalam surah Al-Isra Allah kata walaqad karramna bani Adam. Ayat surah At-Tin ni pun cerita benda sama juga hampir kan. Khalaqnal insan fi sani laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia ni dengan ahsani taqwim, dengan penciptaan yang sangat terbaik kan, ahsan terbaik. Tapi apa yang berlaku? Thumma radadnahu asfala safilin. Tetapi mereka jatuh kan ke satu tahap yang sangat rendah. Manusia ni telah memilih kan. Allah Taala jadikan kita ni actually lahir ada fitrah yang suci, sukakan benda kebersihan, sukakan iman, cenderung pada amal soleh. Tapi by time kita sendiri yang mengotori benda tu, menjatuhkan kita, menjatuhkan darjat kita tu ke lembah-lembah yang kehinaan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Melainkan orang-orang yang amanu wa amilus solihat kan, kata Allah SWT. Jadi itu realiti yang berlaku lah nak cerita kan. Bahawa ramai orang hari ini memilih untuk bergelumang dengan maksiat. Darjat iman mereka telah menjunam ke taraf yang paling rendah, jauh sekali dari tahap yang mulia yang mana telah pun dimuliakan oleh Allah SWT sendiri kan. Ini saya nak bawakan lah, kita kena boleh tengok realiti ni. Kita tidak boleh menghukum, kita belajar tidak boleh memudahkan mengkafir. Kita belajar tidak boleh simply kata orang yang tolak Al-Quran ke apa tu terus kafir tak kan. Dalam mindset kita ada beberapa benda yang kita kata itulah kafir, tapi kita tak boleh nak judge dia kafir. But then dia tidak menghalang kita untuk melihat atau acknowledge keburukan-keburukan dan maksiat yang sedang berlaku dalam masyarakat. So dia cerita sedikit kan latar belakang kepada keadaan yang berlaku ini. Jadi dia kata kat sini wa wara' dzalika qassah tawilah. Latar belakang lah yang belakangi dzalika keadaan ini kisah tawilah, ada kisah yang panjang. Kenapa benda berlaku kan hari ini? Alamak, bilik ni tengah problem lampu pula minta maaf sekejap Okey ke? Alamak, terkacau sikit macam mistik sikit Okey je kot gelap kan? Okey je ke? Okey. Yang penting dapat poin kan? Muka tak penting. Dia lampu dia padam sekejap macam cerita hantu pula. Penting ni cerita hantu ni. Cerita tentang Allah SWT telah memuliakan manusia ni dan kita sendirilah yang menyebabkan keluarga kita jatuh ke lembah kehinaan kerana kita ni bergelumang dengan maksiat. Dan dia ceritalah kenapa benda ni berlaku kan. Sedangkan ketika Nabi SAW bawa Islam ini, Nabi kita kata boleh katakan Nabi telah pun wafat kan, pergi dalam keadaan umat Islam ni berada dalam keadaan peak. Peak ni maksudnya apa? Kemuncak kan. Kemuncak orang Islam ni berada di top. Semua baik-baik. Macam mana boleh jatuh sampai hari ni? Sampai hari ni kan. Macam mana boleh berlakunya kejatuhan ni? Macam mana boleh berlakunya kebejatan. So dia share sedikit background kenapa orang Islam sendiri boleh jatuh menjunam ke lembah kehinaan ini. Dia kata kat sini, latar belakang keadaan ini adalah kisah sangat panjang. Ia bermula dari saat-saat perluasan kuasa dan kesibukan pentadbiran yang secara beransur-ansur mengambil tenaga dan masa sahabat-sahabat Nabi SAW yang terbaik. Selepas wafatnya baginda SAW, mereka mara mecut ke tengah-tengah medan meneruskan kerja mengembangkan dakwah dengan cemerlangnya. Bertebaran ke segenap pelosok bumi laksana sinar matahari, membuka negara-negara baru, hancurkan segala taghut, membawa rahmat ke seluruh dunia dan memimpin manusia ke syurga. Masya Allah kan. So ini yang berlaku dekat era zaman sahabat Nabi SAW. Mereka bekerja sangat keras, buka medan satu demi satu kan. Daripada JMI pergi ke apa lagi kolej-kolej ada dekat Wangi tu kan. Satu demi satu dah ni explore, ajak orang kepada Islam. Ni konteks sahabat kan. So dekat zaman dia orang okey. Tetapi bila berlakunya perluasan kuasa ni, pentadbirannya luas kan. Sedikit dia meragutlah ataupun menarik masa-masa terbaik para sahabat ni untuk buat kerja-kerja pentadbiran. So okeylah, diorang dah conquer banyak tempat, mula dapatkan harta, menyusun strategi sebagainya. Berlakulah fasa-fasa kemewahan kan, kita tengok kata lagi kat sini. Bertebaran ke segenap pelosok bumi, laksana sinar matahari, membuka negara-negara baru, menghancurkan segala taghut, membawa rahmat ke seluruh dunia dan memimpin manusia ke syurga. Dan tahun-tahun terakhir sebelum abad pertama Islam berlalu, penyelewengan mula menyerap masuk ke dalam dinasti baru yang bakal menggantikan dinasti pertama Islam yang unik itu. Tadi orang yang explore tadi kan, yang buka negara tu zaman sahabat kan.
So sahabat-sahabat ni kuat kerja, kuat berdakwah, kadang-kadang tapi dia jadi isu bila kefahaman Islam mereka, semangat mereka berjihad tidak dipas lah kita katakan dengan baik pada generasi berikutnya. Sebab bila mereka ni menang banyak kan, explore, buka kota, buka, orang Islam jadi kaya. Logik kan, dia adalah proses yang macam normal fitrah. Kita conquer negara tu, kita jadi kaya. So generasi baru, generasi yang hidup senang, generasi yang melihat bapa-bapa mereka ni berada di tampuk pemerintahan, masing-masing ada jawatan. So mereka hidup dalam suasana begitu, menyebabkan berlakunya penyelewengan dalam pemikiran mereka kan. Penyelewengan mula menyerap masuk ke dalam generasi baru yang bakal menggantikan generasi pertama Islam yang itu. Keazaman dakwah dan jihad mula kendur, sedangkan mereka sepatutnya meneruskan dakwah dan jihad untuk menghapuskan saki baki tagut yang masih ada. Jadi faham kan? Itu apa yang berlaku. Bagaimana penyelewengan ataupun kemunduran umat ni dia berlaku daripada transition zaman sahabat yang hebat itu kepada zaman-zaman yang berikutnya, especially abad-abad selepas abad yang pertama kan, 100 tahunnya pertama dan masuk 100 tahunnya kedua kan. Sebab zaman tu kekayaan, kemewahan dan Islam itu tidak dipas pemikiran, kefahaman, semangat itu seperti mana yang ada pada para sahabat pada generasi yang berikutnya. Cycle ni dia adalah benda yang macam nak kata sunatullah kan, dia adalah berulang. Kalau bukan zaman sahabat je berlaku ni kan, maksudnya dekat mana-mana zaman pun kalau bapa kaya, selalunya anak akan malas kan, sebab dia dah dapat kehidupan yang mewah daripada mak yang masing-masing. Mak dulu mungkin susah nak hidup, menghargai sebab kena struggle, pergi sekolah jauh, kena bisnes sebagainya. Tapi bila anak dia hidup mewah kan, dia nampak duit, so hilanglah keaslian, perjuangan, semangat yang kental nak meneruskan kehidupan. Sama konteks Islam. Bila kita duduk zaman yang mudah kan, mula banyak berlaku penyelewengan pada generasi yang berikutnya. So penting lah bagi setiap orang Islam ni, dia kena mewariskan kefahaman yang betul, bukan sahaja kefahaman dan juga spirit Islam tu pada generasi yang berikutnya, supaya tak berlakulah penyelewengan yang diceritakan oleh Syekh ni kan. Sebab ini asal penyelewengan yang berlaku, yang sebenarnya nak Syekh cerita juga bagaimana penyelewengan ini, tapi sebenarnya penyelewengan ni sedikit je. Sebab kita sedang bincang penyelewengan pertama, iaitu penyelewengan yang berlaku pada tahun 200 plus kan, which mereka ni stay zaman tabi'in pun, walaupun ada penyelewengan tapi tak banyak pun, sebab dia orang ni bukannya nakal ke apa kan, tapi sikit je. Cuma nak ceritakan sini kan bagaimana penyelewengan sedikit ni telah berjaya didetect oleh Umar bin Abdul Aziz. Ketika itulah muncul Umar bin Abdul Aziz, dilahirkan oleh Allah untuk umat ini. Dengan semangat yang sangat tinggi, beliau melihat sedikit saja penyelewengan dan meninggalkan jihad itu sebagai melihat kan. Tengok ni dia kata, beliau melihat sedikit saja penyelewengan dan meninggalkan jihad itu sebagai tanda awal keseleweng dari kebenaran. Subhanallah. Inilah yang nak katanya jiwa seorang mukmin itu sensitif kan. Sebab sikit je some portion yang seleweng, tapi ada pula orang seperti Umar bin Abdul Aziz yang sensitif jiwanya, peka melihat keadaan, nampak ada tanda-tanda akan berlaku penyelewengan dan terus dia mengambil tindakan menghalang daripada berlaku further penyelewengan kan. Itu yang Syekh nak cerita kat kita kat sini, topik ataupun perbincangan tentang jiwa orang beriman ni kena sensitif dalam bab ini kan. Walaupun kita tak boleh nak judge orang lain, kufur kata kufur, dosa-dosa ke masuk syurga ke neraka, tak boleh judge. Tapi jika berlaku adanya penyelewengan, kesalahan, kita kena terima benda tu dan melihat satu kesalahan dan perlu diubah. Kita kena sensitif. Itulah yang telah dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau melihat sedikit saja penyelewengan dan meninggalkan jihad itu sebagai tanda awal keseleweng dari kebenaran. Beliau memandang berat keadaan umat jihad yang telah kurang rancak juangnya. Beliau berkata dengan nada duka cita. Subhanallah ya. Sangat menarik lah kata-kata Umar bin Abdul Aziz ni. Nanti boleh hafal kata-kata ni. Dia kata apa? Aku ni sedang merawat satu masalah yang tidak ada siapa dapat menolongnya kecuali Allah. Di atasnya telah mati orang tua, telah membesar orang kecil, orang ajam, telah mahir bahasa Arab dan orang Badui telah berhijrah sehingga mereka memandang sesuatu yang bukan agama sebagai agama. Mereka tidak melihat kebenaran selain daripada itu. Masya Allah. Nak katanya betapa hebatnya pandangan Umar bin Abdul Aziz ni
Dia nampak tu penyerangan-penyerangan tu sampai dia kata kecil lah pada kita yang baca sejarah tu, nampak sikit je penyerangan tu, iaitu berlakunya zaman perebutan kuasa sebagainya kan. Tak ada pun maksiat teruk-teruk ke rasuah sebagainya macam hari ni. Tapi sensitifnya jiwa dia tu, dia rasa itu masalah sangat besar. Betul, kita kena acknowledge, bukan judge lah. Perkataan yang sesuai lah, acknowledge. Acknowledge apa acknowledge? Kita kena recognize dan acknowledge. Yang paling penting lah kita kena acknowledge sebelum benda tu berlaku, keterukan tu. Sebelum berlakunya masuk kat rumah kita, kita kena detect, kena pandai. Orang jiwa yang sensitif ni, dia nampak tanda-tanda tu. Petanda-petanda sebelum maksiat tu berlaku lagi, dia boleh detect dan mengambil tindakan. Itu yang berlaku pada Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar tidak dilahirkan oleh Allah SWT untuk melihat kepada petanda-petanda penyelewengan ni, mungkinlah sistem kerajaan Islam tu dah jatuh lebih awal pada tu. Kita kena baca sejarah sebenarnya. Sebab actually ada berlaku sedikit isu kan dalam kalangan mereka tu, yang top-top leader Islam time tu ada perebutan kuasa, mula buat apa, geng sama geng nak bunuh ni kan, untuk dapatkan pos paling tinggi dan sebagainya. Jadi kalimat ini telah diucapkan Khalifah Umar bin Aziz dengan rasa duka cita yang sangat-sangat. Sedangkan pada masa itu beliau mengambil kuasa yang menguasai seluruh bangsa-bangsa. Kebaikan tersebar dengan baik. Walaupun di zaman dia tu orang still lagi berpegang dengan hukum Allah SWT, kuasa tu masih lagi dekat awal Islam, tapi dia tu betapa sedih kan dengan sedikit penyelewengan tu, sebab dia sensitif lah sebenarnya. Ianya adalah rasa besar seorang mukmin terhadap dosa-dosa walaupun kecil, sedikit bid'ah, kezaliman yang ringan dan wujudnya petanda gaya hidup mewah. Itulah jiwa mukmin yang sebenar, yang terlalu sensitif terhadap erti-erti keadilan dan kezaliman, sunnah dan bid'ah menyumbang dan berada dalam zon selesa. Kerana itu seorang mukmin itu sepatutnya sentiasa berusaha mencari yang lebih sempurna. Dia tidak akan memejamkan matanya atau mengeluhkan lidahnya dari sebarang penyelewengan. Jadi inilah topik yang kita bincangkan. Itu kita cerita sebelum ni, adanya kalau orang tu menolak al-hawa, Islam ini tidak ada jalan tengah kan di antara wahyu dan al-hawa. Kalau dia mengambil al-hawa, secara automatik dia menolak wahyu. Menolak wahyu mungkin dikira sangat besar kesalahan, boleh jadi jatuh hukum kufur. Tapi kita bukan nak belajar mengkufurkan orang. Kita nak belajar seriusnya bila tidak mengambil wahyu sebagai panduan hidup, itu could be kekufurannya. Itu mindset yang saya nak sebut. Bukan nak mengkufurkan orang, tapi nak kita faham pentingnya kita ni berpegang pada wahyu. Okay, kita tak boleh nak judge, but then kita kena sensitif dengan dosa-dosa. Okay, topik ni cerita tentang orang beriman ini sensitif dengan dosa-dosa, maksiat-maksiat yang berlaku, yang mana maksiat-maksiat berlaku ni dia actually adalah petanda-petanda kecil kepada maksiat lagi besar akan berlaku. Contohnya kan, adik kita teks dengan lelaki, senyum, share gambar, itu adalah mukadimah maksiat. Tapi maksiat yang besar apa akan berlaku? Mungkin akan berlaku zina selepas ni. Kalau kita tak sensitif, berlaku zina baru kita bertindak, kita terlambat. Tapi kalau kita sensitif, kita tegur cepat-cepat adik kita tu, kenapa borak dengan lelaki share gambar ni? Faham ke? Hari ni tak ada sensitivity tu kan. Boleh katakan majoriti orang Islam ni dalam banyak isu lah. Itu satu contoh je kan. Banyak keadaan lain, contoh-contoh lain yang bahawa orang lampu ni problem lah kan. Orang tak sensitif tu masalah dia kan. Dan topik ni nak ajak kita ni membina lah, mewujudkan rasa sensitif pada dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang merupakan mukadimah pada perkara yang lebih besar. Seperti mana yang telah pun berlaku pada Umar bin Abdul Aziz, yang dia nampak akan berlakunya penyelewengan dan dia telah mengambil tindakan rectify, membetulkan tanda-tanda penyelewengan tu dan memeliharalah kerajaan Islam ketika itu. Masya Allah. Kita sama kan, kita dekat kelas kita, kawan-kawan kita, boleh nampak kan akan banyak apa yang akan berlaku in future sebagainya. Kalau kita sensitif, kita nampaklah tanda-tanda tu. Tapi satu, kita nampak tak nampak lah. Kalau orang yang tak sensitif langsung, tak nampak langsung, benda salah. Tapi dalam kalangan orang yang nampak, dalam kalangan orang yang sensitif, dia dua pula kan. Dia nampak, dia tak buat apa-apa.
Sebab dia kata tak apa, dia nampak tapi dia biar je, ikut dia lah, ikut orang tu lah, nak buat lah dosa tu kan. Orang yang kedua adalah orang yang nampak dah orang yang mengambil tindakan membetulkan betul. Itulah orang-orang beriman yang sensitif jiwanya kan. Seperti mana Umar bin Abdul Aziz, sebab dia nampak dia nak ambil tindakan. Kita kadang-kadang mungkin nampak salah ni buat tu, ada kawan makan semeja dengan perempuan mungkin, ada yang mencuri mungkin, ada yang dekat bilik layan pornografi sebagainya. Dan kita nampak dan kita tahu salah. Tapi berapa ramai pula dalam kalangan kita nampak dan nampak tahu salah tu mengambil tindakan untuk menegur ataupun membaiki seperti mana yang telah dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Itu a few contoh kan. Sebab tu kena tengoklah masyarakat, teruknya masyarakat hari ini sebenarnya ramai yang sedang bergurau dengan maksiat. Dan mereka ni, mereka yang bermaksiat mungkin tak sensitif langsung kan. Sekarang kita sedang bercerita konteks orang da'i lah. Da'i ni dia kena sensitif kan. Dia kena sensitif kan. Benda-benda yang simple pun dia kena sensitif lah kan. Ikhtilat dengan perempuan mungkin. Benda-benda Allah tak berkat makan, curi ke, kena sensitif lah. Sebab perbuatan-perbuatan dosa kecil ni dia adalah mukadimah petanda-petanda kecil pada maksiat lebih besar yang akan berlaku di masa akan datang jika tidak dikekang. Itu sebut adalah hukum mutlak ini kan. Kemudian dia kata kan, jasa kita yang terpedaya iaitu mangsa keadaan. Tadi kita cerita tentang zaman Umar yang merupakan ikon ataupun contoh seorang peribadi yang ada hasasiat kan, ataupun jiwa yang sensitif, peka, hasasiat, nafsu hasasiat kan. Okay, sekarang ni dia cerita tentang apa yang berlaku selepas zaman Umar tadi. Selepas zaman pemerintahan Umar, berlalulah beberapa generasi. Islam didokong oleh pahlawan-pahlawan sama ada pemimpin dan reformis Islam. Tapi pada waktu yang lain pula berlaku kelekaan hingga tiba zaman hari ini, kita dapati umat Islam telah dihancurkan oleh perancangan Yahudi dan negara-negara kafir. Kekayaan mereka dirampas, iman mereka lemah, neraca kehidupan mereka berputar dan hukum Al-Quran telah ditolak ke tepi. Musuh-musuh juga telah mendidik anak-anak orang Islam dengan pandangan hidup yang bertentangan langsung dengan Islam, berlindungkan berbagai nama dan kelubung. Sekiranya masih ada saki-baki iman dalam diri mana-mana Muslim atau masih ada rasa sayang ke agama yang menyebabkan dia enggan meninggalkan agamanya, mereka akan menjadi korban pula kepada penipuan dan pelbagai topeng. Ini cerita tentang realiti kan. Kita mungkin tak nampak lah berapa realiti yang Syekh sebutkan ni, sebab Syekh ni sedang melihat realiti negara Arab. Dia tulis buku ni dekat Syria kan. Tapi actually fenomena tu ada dekat mana-mana pun. Musuh berusaha supaya orang Muslim ini akan terikut kepada ahli politik, sasterawan, orientalis yang tidak memahami Islam. Masya Allah kan. Kadang-kadang orang tu terus terseleweng. Ada orang Islam yang baik, sayang agama, tapi mereka ini dipergunakan oleh orang lain. Mereka memperalatkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang umum, atau kadang-kadang dengan hadis-hadis mauduk yang dimanipulasi untuk mencipta sistem-sistem politik dan ekonomi yang didakwa atau label sebagai sistem Islam tanpa langsung mengikut disiplin kaedah usul fiqh dan memenuhi syarat-syarat ijtihad. Panjanglah cerita ni kan. Tapi poin yang kita nak sebut pada hari ini ataupun topik ni kan, dia nak cerita bagaimana orang Islam hari ini dipengaruhi ataupun terjebak ni kan. Kalau tak ada konteks mukmin jiwa sensitif tu, Umar Abdul Aziz boleh detect maksiat-maksiat yang akan berlaku kan. Tapi bila come to reality hari ini, antara penyebab orang boleh terjebak lah kan dengan benda-benda jahat ni, terpengaruh dengan pemimpin-pemimpin zalim sebagainya. Nanti kita akan bincang. Syekh membawakan perumpamaan apa yang berlaku pada umat hari ini seperti mana yang berlaku pada Bani Israel yang telah tunduk patuh kepada kezaliman, kemaksiatan, ketaghutan yang telah dibuat oleh Fir'aun. Fir'aun sangat zalim kan, hina mereka, bunuh anak mereka. Fir'aun ni taghut. Apa taghut ni apa? Melampaui batas. Dia mengaku dia Tuhan, dia mengaku dia ni ilah, mengaku dia Malik, mengaku dia Rabb. Dia menghina Nabi kan, menghina Nabi Musa, menghina Risalah. Tapi orang still tunduk kepada dia. Jadi nanti Syekh akan cerita kenapa orang ini berjaya ditundukkan oleh Fir'aun. Dan benda yang samalah yang akan berlaku pada umat Islam hari ini atau manusia in general kan. Mereka ni tunduk kepada pemerintahan zalim, tidak melawan sistem yang jahat kan, tak peduli. So mereka ni ada share the same faktor
kenapa berlakunya perkara ni yang kita akan bincangkan pada minggu yang berikutnya insya-Allah. Allah alam. Okey ke, ada soalan ke ataupun jelas tak jelas sesi hari ni? Sebab tak nak panjang-panjang kan. Kita masih lagi bincang bab 1 lah sebenarnya, lambat sikit kan. Silakan SP, soalan dia. Kan ya abang sebut pasal kita kena sensitif kan. Adakah kalau kita sekadar menunjukkan contoh kita dah dikira menegur? Okey, jazakallah khair. Kadang-kadang sensitif tu satu hal kan. Tapi cara menegur tu dia banyak cara. Pertama, sensitif. Kita realise tu sensitif lah. Kita realise benda tu berlaku. Lepas realise sensitif tu, datanglah action kan. Action how to rectify benda tu. So soalan Hashimi ni adalah soalan action kan. Macam mana kita nak betulkan benda yang kita dah senses tak betul. Okey ke? Betul? Betul. Kan? Kalau kita buat baik, memberikan contoh tu dah kira tegur. Kalau kita betul, dikirakan tegur sebenarnya kalau kita buat contoh yang baik. Dengan kita penuh conscious lah. Kita penuh conscious apa ya? Conscious ni penuh sedar kita sebenarnya buat satu kebaikan tu. Selain daripada kita buat kebaikan tu, kita juga bermaksud, kita berniat untuk supaya kebaikan kita buat tu diperasan oleh diorang tu supaya diorang pun tertegur kan. Itu satu teguran, satu cara untuk kita mengubah sebenarnya. Tapi mungkin dia kurang efektif lah kan. Kalau dia perasan dia ubah. Kalau dia jenis tak sedar, dia tak ada dapat apa-apa manfaat lah. Tapi it's one of the cara lah kan sebenarnya. Betul. Okey, baik-baik. Penting kat sini lah. Okey. Jazakallah khair. Menarik. Secara mudahnya kita buat dua-dua lah kan. Sebab kalau orang tu dia minum arak, dia still wajib menegur orang supaya tidak minum arak. Faham ke? Taklifan membuat nahi mungkar tidak gugur walaupun dia sendiri buat. Faham? Kalau faham okey lah. Cuma ialah konteks kalau kita sendiri pun buat atau kita tengah struggle nak berubah, kita mungkin rasa sebab salah kan. Aku pun tak apa okey. So kita buat dua-dua lah. Maksudnya kita ubah diri kita tanpa perlu tunggu kita perfect, bersih, sempurna baru nak tegur orang tak kan. Mungkin bila kita tegur dia, nasihat dia tu actually kata-kata kita kepada dia tu sebenarnya memberi semangat pada kita untuk berubah. Sebab kita akan fikir, aku ni dah tegur dia, takkan aku mesti buat lagi. So kita ada motivasi tambahan untuk kita speed up kita punya perubahan. Okay ke? Challenging kan kita duduk zaman sekarang ni kan. Banyak sangat maksiat kita mungkin terbiasa, pengaruh environment sebagainya. Especially budak-budak lelaki yang sekarang ni zaman internet, mudah akses tu berbagai benda kan dekat internet tu yang ada klik boleh masuk syurga, ada klik boleh bawa kita ke neraka kan. Tapi bagusnya adalah sekarang ni Syekh nak ajak kita hidupkan tu dulu. Penting tu sensitif tu. Sebab kalau orang Islam tak ada sensitivity tu, sebab tu lah sanggup kan share video lucah kat kawan-kawan. Sebab dia dah tak sensitivity. Tak ada iman sebenarnya kan. Sebab iman ni dia memberikan rasa sensitif pada kita. Kita tengok orang tua jatuh, kita tolong sebab kita sensitif. Sensitif kat sini bukannya sensitif yang boleh terasa nangis tu, bukan. Kan? Sensitif kat sini apa ke? Sensitivity. Okay? Bukannya kena emotional nangis baru sensitif, tak. Konteks sensitif kita masukkanlah sensitif yang kita peka lah pada situasi kan. Which ramai orang yang tak peka lah sebab ramai orang ini tak peduli pun tentang umat kan.
hanya masih menjaga aku punya kelas, jadual, skor okey, pergi kerja, balik kerja, ada gaji, ada food on table, tak fikir orang lain. Semakin lama makin jadi betul. Okey. Ada soalan lagi lain? InsyaAllah lah Allah SWT dia akan memastikanlah sentiasa ada orang-orang yang dibangunkan, diberi ilham dalam umat ini untuk menjagalah umat ini kan, seperti mana yang berlaku dekat Umar Abdul Aziz yang Allah Ta'ala utuskan, bukanlah utuskan tapi adanya orang seperti dia yang menjaga agama kan, menjaga agama ni supaya dia tak jadi teruk lah kan. So kita hopefully kita tak tahu siapa yang orang tu, tapi kita nak jadi orang tu lah, kita nak jadi orang tu kan, orang-orang yang seperti semangat nak jadi Islam ni kan, orang ikut syariat Allah SWT. So kita want to be one of those people kan. Kita sekarang ni dekat tempat kita masing-masing, dalam konteks dakwah tarbiyah kita sedang buat ni, usrah ke kan, bincang tadabbur, kita lah yang buat kan. Tak semua kawan-kawan kita buat benda ni kan. Ada mungkin yang juga buat benda sama dengan kumpulan-kumpulan lain, okey juga kan. Tapi kita sendiri, kita kena pastikanlah kot kefahaman kita dapat ni kita boleh share dan paskan lah pada generasi berikutnya kan. Sebab kita takutlah kita bincang kat sini, lepas tu kita simpan je, dia pun habis kat kita kan. Tapi kalau kita juga extend pada kawan-kawan ataupun junior sebagainya nanti, maka dia akan merebaklah kefahaman tu kan. Kefahaman perlunya yang sensitif pada dosa-dosa dan maksiat lah dalam Islam ni. Ada mak ayah kan jenis tak kisah kalau anak lelaki, anak perempuan keluar dengan lelaki, macam-macam lah benda berlaku kan. Contohnya abang tengah tengok, contoh kan, kakak dengan abang tengok movie mungkin. Movie tu ada kat rumah kan, family kan, contoh kan. Ada jenis elegan ya, mungkin menaikkan syahwat. Kemudian tengok depan adik-adik contohnya kan, adik-adik yang tak tahu apa. Dia sebenarnya tengok movie macam tu, dia tak perlu tunggu umur pun kan. Kalau umur 18X, dia dah umur 18 pun, dia still haram tengok kan. Tapi bila adik-adik yang kecil tu dia expose benda tu, lagilah cepat dia merangsang mereka dan mereka lagi cenderunglah sexuality mereka tu untuk lebih tengok pada aksi-aksi yang sedemikian. Kenapa benda berlaku? Sebab abang dan kakak tu generasi tu tak sensitif kan, tak sensitif pada maksiat-maksiat ni kan. So sensitivity sangat penting lah, kena jaga. Bukan saja contoh tu je, banyak contoh lain kan, makanan, kita tak sensitif kan, apa lagi lah benda-benda lain. Allah Alam. InsyaAllah bolehkah hari ni saja itu? Kalau tak ada apa-apa kita kembali pada MC lah insyaAllah. Bolehkah MC? Tak ada MC pun hari ni, kita tak ada MC sebenarnya. Mungkin next time Amar boleh jadi MC lah sebenarnya kan. InsyaAllah. Macam mana? Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, kita macam ni lah. Jazakallah khairlah semua yang spend masa sekejap pada malam ini. Minta maaf di atas kekurangan ke, tak sampai mesej ke. Tapi ingatlah, orang beriman ni jiwa ni sensitif. Sensitif kat sini again bukan sensitif yang mudah nangis tu. Sikit merajuk tu lain. Ini adalah sensitif hasasiat. Hasasiat ni dia boleh detect kekufuran, maksiat, tak betul, macam mana macam ni. So iman kita tu, tanda iman kita mekar tu, kita sensitif lah pada perkara-perkara ini. Dan orang yang sensitif tu dia ada dua pula kan, ada yang bertindak dan ada yang tidak bertindak. Hopefully kita ni menjadi orang yang bertindak di atas perkara-perkara yang tak betul yang telah pun kita senses tu. Allah Alam. Kita masih lagi di bab yang pertama. Ini masih lagi bincang tentang fiqh dakwah kan. Da'i ni dia kena ada jiwa yang sensitif lah sebenarnya kan. Kalau da'i tak sensitif, sebab itulah boleh berlakunya da'i sendiri pun bercampur bau kan, lelaki perempuan, gelak-gelak, komen-komen dekat berbalas-balas WhatsApp sebagainya, tidak menjaga ikhtilat sebab tidak ada sensitivity kan, walaupun dia tu seorang da'i. So Syekh nak cerita
dekat sini kan, dekat bab pertama ni, sepatutnya da'i ni kena ada jiwa sensitif. Kalau kita tak sensitif, macam mana kita nak buat dakwah? Kan? Jadi kita tengok semua benda maksiat, kita rasa, tak apa tu, ni okey, berat lah gitu. So kita sama-sama lah bantu kan. Ada setengah seperti kita ni, dia sensitif satu part ni, tapi dia kurang sensitif pada part yang lain. Ada kawan-kawan kita dan kawan kita ni, dia nampak kesalahan aspek ni, tapi mungkin dia lemah nak melihat aspek lain. So kita semua ni melengkapi kan. Nazmi mungkin dia sensitif kalau orang tu buat bida'ah ke benda kan, dia sensitif lepas tu. Dia senses. Tapi dia mungkin tak nampak sensitif part lain-lain. So mungkin part yang dia kurang tu, Amal boleh tolong bantu mencerahkan dia kan. Contohlah kan. Allah Alam, sama-sama lah kita terus menjaga iman, belajar lagi kan. Belajar lagi, menjadikan kita punya kacamata tu selalu dengan Al-Quran Sunnah supaya kita boleh senses lah kesilapan-kesilapan yang berlaku. Bukan nak judge tapi nak mengubah kan. Quli qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kalau tak ada soalan lagi,